sesi bicara minda di channel YouTube Firdaus Selamat. Jadi hari ini aku nak berfungsi, berdiskus, memperjelaskan, lupa pelan. Okey, nak memperjelaskan tentang kali ini pelepasan cukai bagi tahun taksiran 2020, yang mana pelepasan ini telah diumumkan pada Belanjawan yang dijalankan pada bulan 11, bulan 12 tahun 2020. Jadi ada beberapa inisiatif baru yang dimasukkan dan ditambah baik bagi membantu meringankan beban rakyat, terutama sekali yang semasa musim pandemik COVID-19 lah, banyak yang terjejas dan sebagainya. Jadi pada pertengahan bulan Januari, dalam 12 atau 13 Januari macam tu, senarai pelepasan cukai rasmi bagi tahun taksiran 2020 telah diumumkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, jadi kita boleh semak senarai itu dalam nama web Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi di sini hari ini apa yang aku nak buat adalah aku nak menunjukkan perbezaan antara pelepasan bagi tahun taksiran 2019 dan juga pelepasan bagi tahun taksiran 2020. Jadi kita check out video seterusnya dan tengok perbezaan dekat situ. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada skrin laptop pula sekarang untuk tengok dengan lebih details berkenaan dengan perbezaan pelepasan cukai bagi tahun taksiran 2019 di sebelah kiri dan 2020 di sebelah kanan. Okey, basically cuma ada dalam 4 perubahan yang ketara, okey, yang sangat jelas. Okey, dari segi pelepasan individu untuk diri sendiri, pembelanjaan rawatan, keperluan khas untuk penggunaan kurang upaya, pelepasan individu kurang upaya, semuanya masih sama. Jadi kita tengok pada nombor 5, untuk juruan pengajar pun masih sama, kelayakannya masih sama, pelepasannya masih sama. Okey, cuma di nombor 7, kalau tahun 2019 pemeriksaan pada maklumat nombor 7 adalah pemeriksaan perubatan penuh bagi diri sendiri, suami, isteri ataupun anak-anak terhad kepada 500. Okey, RM500 sahaja. Jadi total yang kita boleh minta pelepasan adalah 6,000, tapi untuk perubatan ini adalah sebanyak 500. Pada tahun 2020 untuk pelepasan yang kita isytiharkan pada tahun ni pula, untuk tahun lepas punya, masih lagi sama, tapi dia duduk pada nombor 8 dan terhad pada RM500 sahaja. Okey, jadi kita tengok nombor 7 pada tahun 2020, dinyatakan di sini terdapat satu pertambahan baru, iaitu pelepasan cukai bagi perbelanjaan perubatan untuk rawatan kesuburan diri sendiri ataupun pasangan, suami atau isteri lah. Yang ni dia tak ada macam kata terhad beberapa ratus ataupun ni, dia adalah total up to sehingga RM6,000. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya pada gaya hidup. Okey, gaya hidup. Okey, kita lihat gaya hidup 2020. Okey. Bagi pelepasan gaya hidup tahun 2020, okey, bagi pelepasan gaya hidup untuk tahun 2020 pula. Okey, sorry ada gangguan sikit. Okey, bagi masih sama pelepasan ni, cuma ada tambahan. Kalau kita tengok pada tahun 2019 di nombor 9, maklumatnya adalah pelepasan cukai bagi peralatan penyusuan ibu, tetapi untuk tahun 2020 nombor 10 dia dah tukar. Jadi nombor 10 ni dia ada tambah lagi satu additional tambahan gaya hidup, masih sama particular data, tetapi hanya untuk pembelian komputer peribadi, telefon pintar ataupun tablet untuk kegunaan diri sendiri, suami, isteri ataupun anak-anak, bukan untuk penggunaan perniagaan.
Tetapi yang pelepasan kedua ni, yang pertama dia tak ada had, tempoh masa. Okey, dan dia lebih luas, termasuk peralatan sukan, bil internet dan juga pembelian buku. Tapi yang kedua ni, gaya hidup ni diberikan khas saja untuk yang melibatkan gadget, komputer dan telefon bimbit, yang mana pembelian tu dilakukan dari tempoh 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020. Ini adalah disebabkan bagi membantu mengurangkan beban, terutama sekali bila kita mula banyak yang bekerja daripada rumah dan juga pelajar yang mengikuti kelas secara online. Jadi kebanyakan dari kita dan juga ibu bapa terpaksa membeli laptop, telefon bimbit tambahan untuk menyokong bagi pelaksanaan pekerjaan daripada rumah dan juga pembelajaran secara online untuk anak-anak. Jadi pelepasan ini diberikan sebanyak RM2,500 tambahan, tetapi untuk pembelian yang berkaitan dengan komputer dan telefon bimbit daripada 1 Jun 2020 hingga 31 Disember 2020. Okey. Kemudian kita tengok kepada yuran penghantaran anak ke Taska. Okey, yuran penghantaran anak ke Taska pada tahun 2019 adalah sebanyak, pelepasannya adalah sebanyak RM1,000 sahaja. Tetapi pada tahun 2020 dia punya kadar pelepasan dia dinaikkan kepada RM3,000, iaitu pertambahan sebanyak RM2,000. Okey, ini juga satu, orang kata apa, kelegaan lah bagi ibu bapa terutama yang mempunyai anak yang ramai, hantar ke Taska, Tadika dan sebagainya, bagi yang berumur di bawah 6 tahun ni lah. Jadi kita boleh memohon, kita akan mendapat pelepasan cukai sehingga RM3,000. Maklumlah satu anak pun kadang paling kurang pun 300, ada yang lebih pada tu. Kalau 5 orang anak dah RM1,500 sebulan kan. Jadi sekurang-kurangnya dapat meringankan beban di sini. Okey, yang seterusnya, yang ke berapa dah, 3. Kita tengok kepada yang terakhir sekali kalau tak salah saya. Okey, untuk bahagian terakhir sekali. Sorry lambat sikit, posok kena pakai ni keypad touch ni, tak berapa sedap kan. Okey, yang terakhir sekali, kalau kata pada tahun lepas dia berhabis pada nombor 21, iaitu pelepasan bagi caruman perkeso sebanyak RM250. Tetapi bagi tahun ni ada pelepasan tambahan, iaitu pelepasan bagi perbelanjaan perjalanan domestik, yang mana pelepasan dia adalah sebanyak RM1,000. Okey, ia adalah perbelanjaan penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan dan bayaran masuk ke pusat tarikan pelancong yang dilakukan pada atau selepas 1 Mac 2020. Maksudnya dalam tempoh kita start pada PKP tu, kalau kata kita ada pergi berjalan menginap di premis yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan, ataupun kita ada pergi kepada pusat tarikan pelancong, kita boleh ambil resit tu, ataupun kita boleh print juga daripada, kalau ada yang booking melalui online, Agoda ke, booking.com ke, ataupun dalam laman web hotel-hotel berkenaan tu sendiri, kita boleh print dan kita boleh masukkan ke dalam bahagian pelepasan perjalanan domestik. Pusat tarikan pelancong, ni contohnya macam taman burung, taman rama-rama, zoo, museum, apa lagi, aquaria, theme park dan sebagainya lah, benda-benda yang menarik di pelancong, tapi yang berdaftar lah, bukan yang tidak berdaftar lah. Okey, jadi kalau kata untuk pelepasan tambahan bagi tahun 2020 ni itu sahaja. Cuma di sini suka untuk saya ingatkan tentang ni nombor 7 tadi. Nombor 7 ke nombor 8 je, kita dah tarik. Okey, gaya hidup. Gaya hidup, okey, berkenaan dengan ni pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan ikut Akta Pembangunan. Okey, ramai orang keliru.
Mereka kata beli kasut pun boleh tuntut pelepasan, beli baju sukan pun boleh tuntut pelepasan. Okey. Dalam Akta Pembangunan Sukan 1977, dia menjelaskan bahawa barangan sukan ni hanyalah, maksudnya barang peralatan sukan lah yang untuk bersukan. Di sini dia dah tulis sini, tidak terpakai bagi jenis basikal yang bermotor. Kalau basikal yang tak ada motor, yang kita duk kayuh biasa tu, boleh mendapat pelepasan. Dan juga bayaran keahlian gimnasium ini pun tidak boleh dapat pelepasan. Pakaian sukan, baju, seluar, stokin, headband, topi, kasut dan lain-lain pun tidak boleh mendapat pelepasan cukai. Yang boleh dapat adalah seperti membeli bola, membeli kayu stick hoki, golf, dan lain-lain, alat macam alat senaman dalam rumah untuk kesukaan, electrical bike, lepas tu treadmill dan sebagainya. Itu boleh dimasukkan ke dalam bahagian pembelian peralatan sukan. Jadi harapnya jangan terkeliru, jangan tersalah faham dan jangan simply menganggap bahawa benda ni ni termasuk dalam pembelian barangan sukan. Macam ni just boleh klik. Tidak boleh macam tu. Boleh Google atau Pembangunan Sukan 1997 dan ada dijelaskan di dalam tu apa barang yang termaktub dalam Akta Pembangunan Sukan tu. Okey. Jadi itu saja penjelasan bagi perbezaan pelepasan cukai pendaratan tahun 2019 dan tahun 2020. Okey, so kita pergi balik kepada sesi live video. Okey. Okey, itu dia tadi senarai perbezaan bagi pelepasan cukai antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Tidak ada terlalu banyak beza, tetapi ada beberapa inisiatif baru yang boleh meringankan beban rakyat, meringankan beban rakyat. Okey, jadi harap perkongsian kali ini membawa faedah dan manfaat kepada semua. Dan jangan lupa untuk yang pertama, mengisytiharkan pendapatan anda. Tidak mengisytihar itu dah menjadi satu kesalahan. Yang kedua, lepas isytihar, jika perlu dibayar cukai, maka bayarlah. Tak bayar tu pun satu kesalahan. Isytihar, kalau tak kena pendapatan, tak kena cukai, tak apa, no problem. Yang penting isytiharkan sahaja. Bagi yang mendapat lebihan, jangan lupa submit, boleh mula declare pada 1 Mac 2021 ni. Malam 28 Februari itu dah boleh standby dah, tengah malam dah boleh nak. InsyaAllah dalam seminggu atau 2 minggu, yang mana yang ada lebihan PCB dan sebagainya akan mendapat refund dalam masa seminggu hingga 2 minggu. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. Berjumpa lagi di lain kali, InsyaAllah dengan topik-topik yang baru dan mungkin menarik. Okey, sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.